السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفرك الغافلون. Jadi kita sambung tajuk kita berlepas sampai pada ayat berikutnya tentang kisah Maryam alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabanat min ahliha makanan sharqiyyan fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Ingat fil kitab Maryam, dalam kitab ini tentang Maryam, satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Lelaki banyak disebut. Quran inilah satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Tidak didedahkan nama selain pada Maryam dalam Al-Quran disebut. Kita tahu saja, tapi nama dia tak disebut. Contohnya ibu Maryam tak disebut siapa namanya. Biarpun kalau sebut namanya Hannah. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Ingatlah sewaktu isteri kepada Imran, nama apa tak sebut. وامرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة. Dan isteri Fir'aun sewaktu dia berkata, Tuhanku, binakanlah kepada aku sebuah mahligai di syurga. Tak sebut nama apa. Biarpun Nabi sebut nama dia Asia, Quran tak sebut. Sebab perempuan jangan didedahkan. Maryam, kenapa Allah didedahkan namanya? Sebab orang Arab bukan kebiasaan dia menyebut nama isteri dia di khalayak ramai. Jadi orang Kristian dakwah Maryam itu isteri Tuhan, sebab Isa anak Tuhan. Kalau dia isteri Allah akan sebut nama dia. Isyarat kepada orang Kristian. Jadi Allah cerita ini cerita versi yang sebenarnya. Menghilangkan semua cerita-cerita dongeng tentang Maryam. Menghilangkan cerita-cerita dongeng tentang Isa alaihissalam. Ini sebahagian Nabi yang Allah ceritakan kepada kita. Minhum man qasasna 'alaika minhum lam naqsus 'alaik. Sebahagian daripada nabi kami ceritakan kisah mereka kepada kamu, dan sebahagian lagi kami tak ceritakan kepada mereka. Ini Nabi Isa alaihissalam Allah ceritakan kepada kita apa hakikat sebenarnya. Sebab setengah ulama macam saya sebut macam Buddha semua yang dikatakan sebagai Tuhan. Sebab kemungkinan mereka adalah Nabi. Yang kita dengar versi sekarang daripada orang Buddha. Sebab wa in min ummatin illa khala fiha nadir. Tidak satu umat pun malaikat telah berlalu kepada mereka suatu yang memberi, seorang yang beri peringatan kepada mereka. Makna Nabi daripada Allah yang akan memberi peringatan kepada kaum mereka. Jadi dia kata yang Buddha sekarang kita terima itu versi mereka. Sebagian Kristian yang dalam baca kepada kita itu versi mereka. Tapi Buddha Allah tak ceritakan dalam Quran. Sebab kita kata mungkin
dia Nabi. Allah berkata, mungkin saja. Jangan kita kata, ya, sebab kisah hanya sama seperti kisah para Nabi. Keluar mencari kebenaran, akhirnya bertemu kebenaran di pokok bertemu cahaya di pokok bunga. Sama seperti Rasulullah SAW mencari kebenaran, akhirnya berjumpa cahaya di Gua Hira. Sama seperti Musa AS berjalan, akhirnya berjumpa cahaya di Tur Sina. Jadi sebab Allah tak ceritakan apa dah, kita kata Allah lebih berkata, mungkin. Sebab Allah sebut, minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqsus alaih. Sebagian para Nabi ini kami ceritakan kepada kamu, sebagian Nabi lagi kami tak ceritakan kepada kamu. Jadi ini Allah ceritakan secara lengkap kepada kita, yang wajib kita baca. Macam mana kisah kelahiran Isa AS. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Ingatlah, sebutlah dalam kitab tentang kisah Maryam. إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Sewaktu dia menjauhi keluarganya di kawasan sebelah timur Baitul Maqdis. Situ tempat mereka. Kristian bukan berasal dari Eropah, daripada Palestin. Dan Allah subhanallah, bukan Kristian di reka-reka. Makna Nabi Isa bukan di Eropah, dia di Palestin. Nah, sebab kita sebut Baitul Laham, Baitul itu tempat tinggal dia, Baitul Laham. Okay. Jadi sewaktu dia menjauhkan kepada kawasan di sebelah timur, فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Maka fattakhadhat, dia meletakkan tirai berlindungan dia daripada pandangan orang lain. Mungkin ada satu hajat, Allah tak sebut sebab apa dia buat begitu. Mungkin dia buang air ataupun keperluan sebagai seorang anak gadis yang perlu dia orang tua nampak dia. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. Maka dia membuat satu tirai untuk melindungi dia daripada pandangan keluarga. Mungkin keperluan seorang anak gadis, keperluan seorang perawat yang tak mau orang tengok, nak bersedia dia. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Maka sewaktu dia bersendirian ni, kami utuskan kepada dia ruhana, ruh kami, yaitu Jibril alaihissalam. Fatamassala basharan sawiyya. Maka Jibril datang untuk kami seorang lelaki yang sempurna, seorang lelaki yang sempurna, lengkap, yang memang sempurna, tak ada cacat celah sebagai seorang lelaki. Fatamassala basharan sawiyya. Cuba fikir macam mana Al-Quran gambarkan keadaan ini. Dia ada keperluan dia dengan keluarganya pun dia tak boleh nampak, tutup. Tiba-tiba datang seorang lelaki depan dia dalam keadaan dia bersendirian. Dia buat tutup itu tak membagi keluarganya nampak. Dia lindung daripada keluarganya. Tiba-tiba lelaki di depan dia. Sebab tu Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, iyyakum wad-dukhu'an nisa. Jangan sekali-kali kami masuk kepada perempuan. Jangan sekali-kali kamu berdua-duaan dengan perempuan. Jangan sekali-kali. Afara'aita ahhamu ya Rasulullah. Macam mana dengan ipar-ipar dua ini? Adik ipar, abang ipar, kakak ipar, adik ipar, abang ipar. Afara'aita alhamu ya Rasulullah. Macam mana dengan ipar ni, adik ipar, abang ipar? Apa Rasulullah? Alhamu al-maut. Ipar itu mati. Subhanallah. Jangan berdua-duaan dengan perempuan. Jangan masuk bersama perempuan. Dua-dua keperduaan. La yakhluwanna ar-rajulu imra'atin illa wa thalithu syaitan. Tidak berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, malaikat yang ketiganya syaitan. Okay. Jadi sahabat tanya macam mana ipar? Alhamu al-maut. Ipar itu mati. Apa maksudnya Rasulullah? Utitu jawami'il kalim. Aku dikurniakan
Berkata irkah, tapi maknanya mendalam. Rasul bukan kata ipar. Ipar itu mati. Sahabat tahu? Apa maksudnya? Maksudnya, ipar dua ini orang tersangka akan boleh berlaku kecurangan. Sebab seolah adik ipar dengan apa? Dengan kata ipar, macam kata sendiri. Abang ipar dengan adik ipar macam abang sendiri. Tapi kalau berlaku apa dia mati, hancur satu keluarga. Sebab orang tersangka alhamu al-maut. Ipar dua itu mati. Ini. Jadi dalam keadaan dia nak melindungi daripada apa? Keluarganya, tiba-tiba datang seorang lelaki. Fatamassalaha basharan sawiyya, datang dalam bentuk jumpai seorang lelaki yang sempurna. Seorang perawan yang daripada kecil dia hanya kenal ketakwaan, karamah berlaku depan dia. Musim panas ada buah-buahan, musim sejuk buah-buahan, musim sejuk ada di musim panas. Ya Maryam wa anna laki hadha. Masuk Nabi Zakaria, tengok ada buah-buahan makanan. Gimana kau ambil makan? Ulama kata buah-buahan musim panas ada di musim sejuk. Buah-buahan musim sejuk ada di musim panas. Ya Maryam wa anna laki hadha. Nabi Zakaria pun tanya dia, Maryam, dari mana kau ambil semua ni? Qalat hiya min indillah. Qalat huwa min indillah. Dia kata ini semua daripada Allah. Mulianya Maryam dalam sewaktu dia masih lagi anak gadis, masih lagi perawan, dalam keadaan dia remaja, Allah telah kurniakan karamah kepada dia. Seorang anak gadis yang tidak pernah mengenal maksiat, tidak pernah mengenal maksiat kepada Allah. Hidupnya hanya bertakwa kepada Allah, kerana dia adalah anak-anak nazar. Allah cerita nazar ibu. Inni nadartu ma fi batni muharram fataqabbal minni. Allah cerita lagi suatu ibunya nazar. Inni nadartu laka ma fi batni muharram. Aku bernazar anak yang ada dalam kandungan ini muharram, untuk aku bagi berkhidmat kepada rumah Allah. Hidup dia untuk beribadat kepada Allah, berkhidmat kepada rumah Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah. Dan Allah terima. Dia harapkan adalah lelaki, tetapi dapat perempuan. Semuanya kuasa Allah. Jadi tiba-tiba dalam kecil tak pernah kena maksiat. Daripada keluarga itu, tak supaya keluarganya tak nampak dia untuk keluar dia yang sendiri. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Apa dia sebut? Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi Maryam berkata, Qalat inni a'udhu birrahman. Maka dia berkata, sesungguhnya aku berlindung dengan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. In kunta taqiyya, sekiranya engkau seorang yang bertakwa, jangan apa-apakan aku, sebab mereka hanya berdua. Dia ingatkan nama Allah. Dia ingatkan nama Allah. Sekiranya orang bertakwa, sebut nama Allah, dia kata. Kita nak tahu kita takwa tak takwa, tengah buat maksiat dia tak punya Quran, dia tak sedut sikit. Tengah buat maksiat dia tak punya azan. Astagfirullahaladzim, azan. Baru terhina azan baru tengok. Sila Hindustan tengah pakai apa? Baju berkutang, tiba-tiba dengan Allahu Akbar, astagfirullah, dosa berlaku. Ini orang beriman, dia cepat terasa apa disebut nama Allah. Wajilat qulubuh, hati mereka gemetar. Disebut nama Allah, hati mereka
Jadi Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung dengan Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pengasih kalau engkau orang bertakwa. Karena orang bertakwa dia mudah tersentuh. Dia buat maksiat, tiba-tiba dengar orang sebelahnya baca Quran. Dia tak sedap apa ini. Macam mana orang baca Quran kita ni? Tengok TV itu apa? Selai buat ini. Ada perasaan bersalah itu tanda orang beriman. Wa idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, hati mereka gemetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dibaca ayat Allah mereka, zadatuhum imanan, bertambah iman mereka. Ini orang beriman. Jadi dia ingatkan dengan nama Allah. In kunta taqiyya, kalau kamu orang takwa. Sebab malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam rupa seorang lelaki yang sempurna. Sempurna bentuk badannya. Jadi dia jawab, qala innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia minta berlindung, tiba-tiba lelaki dia cakap apa? Ini kita Allah bagi gambaran seorang perawat. Benda begini dia malu. Sesungguhnya aku ini, Jibril kata, Rasul Rabbik, utusan Tuhanmu, li'ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk bagi kamu seorang anak yang zakiyya, yang suci, yang suci. Perawat disebut dapat anak itu. Apa terbayang? Mesti terbayang bersama lelaki dulu, mengandung dulu. Sedangkan ini perempuan yang nak sebut benda tu pun dia mahu. Dia malu. Gadis yang suci. Sebab tu perempuan asal. As-sayyid yusta'dan wal bikru as-sayyid tusta'dan wal bikru tusta'mar. Janda, kalau kamu nak kahwinkan dia, minta ini dari rumah, tak kahwin. Wadiku itu tak mau, minta pendapat dia. Mana minta. Jadi, ada waktu dia tanya, pakai diluar, ya Rasulullah, macam mana tanda perawan berizin? Mau tak apa lagi kahwin? Dia mau, tapi dia malu rasa sebut. Dia mau, pakai diluar, ya Rasulullah, macam mana izin anak gadis ya Rasulullah? Sebab perempuan dia sebut tentang perkahwinan pun dia malu. Pakai faedah Tuhan. Suku Tuhan. Diam, mana dia mau lagi. Sebab dia kata, ya, lagi ni anak tu semua kahwin terus mau. Jadi, pakai faedah Tuhan ya Rasulullah. Macam mana kita nak tahu anak gadis kita ni mau apa? Setuju kahwin. Sebab perawan sifatnya malu lah sebab tentang perkahwinan dia. Iznuha suku Tuhan. Izin dia, apa dia? Dia diam. Sekarang bukan lagi diam. Kalau mau tak mau kahwin, cabut lari. Subhanallah. Hilang malu. Hilang malu. Ditanggalkan baju malu. Tak ada apa. Jadi tiba-tiba itu Allah gambarkan keadaan Maryam. Sudahlah dia beri. Tak buat apa kan? Tiba-tiba dia kata, aku dah tarik nak bagi anak mereka tu. Jadi dia kata apa? Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Qalat anna yakunu li ghulamun. Macam mana aku dapat? Macam mana aku nak bagi apa anak? Wa lam yamsasni bashar. Kau kata kau utusan Allah. Jadi macam mana nak bagi aku anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Mana lagi pun tak pernah sentuh aku. Perempuan suci. Walam aku baghiyya, aku bukan jadi pelacur. Dia jawab terus terang pada dia. Kau mengaku kau kata
walam aku bagi, aku bukan orang jahat. Jadi apa jawabannya? Coba jawab. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Maka Jibril berkata, itulah yang Allah telah perintahkan padamu. Begitulah, qala kadzalika qala rabbuk, begitulah yang Tuhanmu yang semua selama ini perintahkan padamu, wahyukan kepadamu. Huwa alayya hayyin, Tuhan kata benda ini, Tuhan wahyu bagi benda ini semuanya mudah padaku. Tidak ada benda yang susah pada Allah. Dia boleh ciptakan Adam tanpa bapa, tanpa mak. Dia boleh ciptakan Hawa tanpa mak. Bapa dia ambil daripada Nabi Adam. Sebelum ini dia ciptakan Nabi Yahya alaihissalam daripada seorang tua, Nabi Zakaria, bapa yang sangat tua. Wa qad balaghtu bil kibri itiyya, aku telah sampai pada umur yang sangat tua. Wa mara'ati 'ashir, istriku pula mandul. Bapa yang sangat tua, istrinya pula mandul, ibunya mandul. Daripada seorang perempuan mandul, seorang lelaki yang sangat tua, Allah lahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Sekarang lagi hebat daripada kisah Nabi Yahya, Isa alaihissalam. Wa alayya hayyin, benda ini mudah saja bagi Allah lahirkan. Apa yang Allah semula? Sebab hidup kita, apa yang Allah takdirkan sebab Allah semula. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, bersabar dengan ketentuan Tuhan, kerana kamu di bawah perhatian penjagaan kami. Bersabarlah. Sebab orang beriman sesuatu dan sesuatu. Dia kata pada Ibnu Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruk la yadurruka illa bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaika. Ketahuilah, anna al-ummah, seluruh manusia itu, lelaki, perempuannya, tua, mudanya, pembesarnya, rakyatnya, semua sekali. Law ijtama', mereka semua berkumpul, semua sekali. Yang berimannya, yang kafirnya, yang jahatnya, banyak, semua manusia. Wa'lam anna al-ummah wal ijtama'at ala an yadurruk, untuk mereka memberi mubarak kepada kamu, memberi kesulitan kepada kamu, memberi penderitaan kepada kamu. La yadurrunak, mereka tidak mampu sekali-kali memberi penderitaan kepada kamu. Illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik, mereka dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan sekali. Walau ijtama'u ala an yanfa'uk, kalau mereka semuanya berkumpul, an yanfa'uk, untuk memberi manfaat kepada engkau, la yanfa'unaka illa bi syai'in qad kataba Allah laka, mereka tidak mampu sekali-kali memberi manfaat kepada engkau melainkan sesuatu yang Allah tuliskan untuk engkau. Wa alayya hayyin, ini mudah untuk apa? Allah sebut ini mudah sebab kita disunatkan sebelum kita tidur. Sunatkan seperti itu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan mukaku padamu, jiwaku padamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusan ini padamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan seluruh urusanku ini padamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku hadapkan belakang kepada Engkau. Rahbatan, aku tidur ni, aku serahkan pada Engkau. Rahbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan aku mengharap padamu dan aku takut padamu. La manja'a wa la manja, tidak ada tempat nak lari,
Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Minta daripada engkau. Illa ilaika mereka kepada engkau. Takut murka engkau, terpaksa balik kepada engkau. Takut neraka engkau, terpaksa harap rahmat. Tidak ada lagi tempat lain. Aman bi kitabika alladhi anzal. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan nabi yang engkau utuskan. Maksud sebut siapa baca itu? Idza mitta al-fitrah. Kalau kamu mati, kamu akan mati atas fitrah keimanan kamu. Mana mati sudah. Mitta al-fitrah. Wa in asbahta, kalau Allah tak tarik nyawa dalam tidur itu, asbahta khair. Pagi kau akan mendapat kebaikan. Tawakal kepada Allah. Huwa alayya hayyin. Benda itu akan mudah bagi aku. Wa linaj'alahu ayatan lin-nas. Dan kami jadikan kelahiran budak ini tadi. Kisah ini tadi. Nabi Isa ini. Wa linaj'alahu ayatan lin-nas. Nabi Isa ini sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Kudrat Allah SWT. Bahawa biarpun macam mana kamu berusaha dengan asbab kamu, tapi ada kalanya asbab kamu tidak lagi mampu boleh bersama. Kamu terbayang selama ini anak boleh terhasil dengan pergaulan suami istri. Tapi kalau Allah tak jadikan, boleh jadikan. Tapi dia akan buat hujah pula ni. Tiba-tiba lahir tak ada apa-apa. Allah berkuasa apa saja. Bukan itu maksudnya. Itu silap takwil, silap faham Quran. Mana bapaknya ni? Allah mahu berkuasa Maryam pun bukan ada suami dia dapat anak. Okey, jadi untuk Allah beritahu, wa inaj'alahu ayatan lin-nas, bahawa kita beriman. Asbab yang kita buat ini, kita berusaha cari rezeki. Bukan itu yang bermakan kita. Itu hanya asbab. Sebab kita ambil asbab, sebab itu adalah tuntunan syariat. Sebab itu semua. Al-imanu bil asbab syirkun, wal kufri bil asbab kufrun. Kita beriman dengan asbab, maka dia adalah satu kesyirikan. Kalau aku sembuh, makan ubat bagi sembuh. Ubat ni aku sembuh, makan sembuh ubat ni bagi sembuh. Sebab ubat hanyalah asbab. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, yang beri sembuh Allah. Tetapi tolak asbab kufur. Buat apa kita kerja? Rezeki Allah bagi juga. Buat apa kita kerja? Allah bagi rezeki lagi. Tolak asbab. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh kita cari asbab. Tolak asbab. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai salat, berdebarlah kamu ini. Carilah rezeki Allah. Sebab Allah suruh cari. Jadi dia kata aku tak bagi rezeki lah. Kalau bagi rezeki begitu. Tolak asbab bermakna dia tolak perintah Allah. Boleh faham? Okey. Wa inaj'alahu ayatan lin-nas, sebagai tanda bahawa Allah dia boleh melakukan apa saja. Jadi kita buat ini hanyalah asbab. Semuanya daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan dia ciptakan apa yang kamu kerjakan. Wa rahmatan minna, dan rahmat daripada kami kepada Maryam, kepada Aisyah, dan juga kepada kita semua. Rahmat Allah kepada kita semua. Wa kana amran maqdiyah, dan itulah sesuatu keputusan yang telah diputuskan. Jadi inilah kita cukup rasakan kita sambung ke depan. Wallahu a'lam. Jadi kita buka untuk sesi soal jawab. Sebelum itu siapkan. Okey, ada tentang masalah. Jadi ini saya kata yang berlaku latar belakang ini. Dia tentang masalah perbuatan sesuatu perbuatan yang Rasulullah tak buat. Adakah di dalam bid'ah? Ini isu kita kata isu yang kadang-kadang sebenarnya bukan bersama dalam. Tapi kita kadang-kadang kita cepat ke langkah. Masalah kita ni cepat ke langkah, cepat ke langkah. Okey. Jadi ada soalan. Apa hukum
Apa, sekejap ini saya nak terang ini dah. Nanti sekejap. Apa hukum kita zikir beramai-ramai ini? Sedangkan Rasulullah SAW tak pernah buat. Hukum zikir beramai-ramai, buat lepungan untuk berzikir beramai-ramai, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilallah. Apa hukumnya? Kita dalam mazhab Syafi'i, kita mengatakan hukumnya, kita buat majlis zikir bila-bila masa pun, hukumnya sunat. Hukumnya sunat, dituntut. Mengapa kita sunat? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Bagi Allah ini satu kumpulan malaikat. Fudalan. Dia tak ada kerjaan fudalan. Tak ada tugas fudalan. Sayyaratan. Dia akan berjalan-jalan. Sayyaratan akan berjalan-jalan. Yattabi'una majalis al-dhikr. Mereka berjalan untuk apa? Mencari majlis zikir. Fa'idha wajad majlisan fihi dhikr. Apabila mereka mendapati satu majlis pada zikir, orang duduk berzikir, qa'adu ma'ah. Mereka akan duduk bersama mereka. Para malaikat itu duduk bersama orang berzikir. Wahaffa ba'duhum ba'dhan bi ajnatihim. Sebahagian mereka akan tutup sebahagian lain dengan sayap mereka. Hatta yamla ma bainahu wa bainas sama'i dunya. Sehingga mereka memenuhi antara mereka tadi sampai ke langit dunia. Penuh daripada bagi zikir tadi, penuh dengan malaikat sampai ke langit dunia. Fa'idha sarafu. Apabila mereka sudah selesai bersurat daripada mereka duduk berzikir tadi, bersurat, sa'idu wa'ad bersama, mereka naik balik ke langit. Fayas'alullahu tabaraka ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lam, sedangkan Allah lebih mengetahui. Anak Allah tanya, bukan Allah nak tahu, Allah lebih mengetahui apa berlaku. Tetapi tanya tasyrif sebagai penghormatan kepada makhluk tadi, untuk izhar, menzahirkan kelebihan mereka. Min ayna jitum, daripada mana kamu datang? Qalu, mereka berkata, jikna min ibadil laka fil ardi. Kami datang daripada hamba kamu di muka bumi ini. Hamba engkau ya Allah. Apa mereka buat? Sebab tu kata, sini majlis zikir ini bukan makna majlis ilmu. Sebab dia sebut, bahawa mereka sebut ni, jikna min ibadil laka fil ardi, kami datang pada hamba kamu di muka bumi ini. Yusabbihunak, mereka berkata subhanallah. Yukabbirunak, mereka bertakbir kepada kau, berkata Allahu Akbar. Yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu, mengatakan subhanallah. Wa yuhallilunak, mereka bertahlil kepadamu, mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa yahmadunak, mereka memujimu, berkata alhamdulillah. Hadis ni bukan majlis ilmu. Sebab jelas disebut kataan yukabbiruna, mereka bertakbir kepada, yusabbihuna, mereka bertasbih kepada, wa yuhalliluna, mereka bertahlil kepada, wa yukabbiruna wa yahmaduna, mereka bertahmid kepada alhamdulillah. Jadi wa yas'aluna, dan mereka memohon kepadamu ya Allah. Mada yas'alun, Allah tanya, apa yang mereka minta padaku? Yas'alun jannah, mereka meminta syurgamu ya Allah. Mereka minta
Allahumma inna nas'aluka al-jannah, ya Allah kita mohon pada keridaan dari surga. Wa hal ra'au jannati, adakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka minta surga? Qalu la, mereka tak pernah melihat surgamu ya Allah. Mereka minta surga, bukan pernah, siapa pernah tengok surga? Mana kita pernah tengok surga? Kita minta surga, kita pernah kita dapat tengok. Sebab hanya keimanan kita minta surga. Wa hal ra'au jannati, adakah mereka pernah melihat surgamu? La, tak pernah mereka tengok. Fa kaifa law ra'au jannati, Allah sebut fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau mereka melihat surga? Dalam keadaan mereka tak tengok pun mereka minta surga. Jadi macam mana kalau mereka tengok? Fa kaifa law ra'au jannati, yang kita baca Quran, yang kita baca Quran apa? Haurum maqfuratun fil khiyam, para bidadari yang terkurung dalam kemah-kemah. Ayat lam yaqmishunna insun wala jan, yang belum pernah disentuh oleh mana-mana tangan manusia, mana-mana manusia ataupun jin, bukan bahan rombengan. Lam yaqmishunna insun wala jan, yang belum pernah disentuh oleh jin atau manusia. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah, buah-buahan yang banyak. Okey, tak terhalang, makan-makanlah. Yang Allah cerita aku minta, subhanallah. Cerita tentang surga kata subhanallah. Macam mana? Dari riwayat lain pula disebut malaikat jawab, law ra'a lakanu ashadda ala hirsa wa ashadda laha talaba wa a'zama fiha raghaba. Kalau aku bagi mereka tengok surga kau, lagi-lagi dalam mereka dengar ayat Allah saja, hadis tentang syurga saja, rasa apa? Mereka tak sabar, rasa nak syurga saya. Dalam keadaan mereka tak tengok, dalam keadaan mereka tengok syurga pun mereka tak minta. Apalagi mereka tengok, lagi-lagilah mereka minta, lagi-lagilah mereka doa. Wa yastajibu lak, dan mereka minta berlindung dengan Engkau ya Allah. Mimma yastajiri, mereka berlindung kepada apa? Minnarika ya Rabb, mereka minta berlindung kepada neraka ya Rabb. Hal ra'au nari, adakah mereka melihat neraka? La, fa kaifa law ra'au nari, dalam keadaan mereka tak melihat neraka, mereka boleh minta berlindung kepada neraka. Fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab neraka. Minta berlindung sedangkan mereka tidak melihat neraka. Fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Lakan mereka dalam riwayat lain, lakan ashadda minha firaran wa ashaddaha minha makhafatan. Lagi-lagilah mereka minta maaf. Dalam mereka dengar saja cerita tentang neraka ini, bahawa seringan-ringan azab di neraka itu dipakaikan selipan daripada neraka bergelegak otaknya. Itu kita dengar saja. Seringan-ringan azab api neraka itu menggelegak otaknya. Itu paling ringan azab ahli neraka. Paling ringan azab api neraka, dia azab menggelegak otaknya. Kita dengar macam mana kalau mereka melihat lakanu ashadda minha firara wa ashadda minha makhafatan, bertambah lagi mereka menakut. Wa yastaghfiruna, mereka minta ampun kepada Engkau ya Allah. Waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Mereka minta ampun kepada Engkau ya Allah. Allah kata apa kepada mereka? La haula wala quwwata. Qad ghafartu lahum, aku ampunkan semua mereka. Aku ampunkan semua mereka.
Tiba mereka kata, fihim abdu fulanun khatta'un innama marra bihim fajalasa ma'hu. Pada mereka tadi, yang mereka kumpulan mereka itu, ada seorang hamba si fulan ini abdul khatta'un, dia silap. Dia bukan cara nak berzikir mereka, tetapi dia lalu tengok mereka duduk, nanti tunggu kawan pelapar baru saya duduk sekali lah. Bila nak habis dia berzikir ni, dalam majlis zikir kan, aku duduklah sekali mereka. Fihim abdul fulan khata', seorang hamba khata' silap. Marra itu kan dia duduk mereka. Fa inna marra bihim, dia lalu duduk bersama mereka. Fa jalasa ma'ahum, duduk bersama mereka. Allah sebut apa? Lahu wa fardu, dia juga apapun sekali. Humul qaum, mereka adalah kaum yang duduk berzikir beramai-ramai ini. Humul qaum la yashqa jalisuhum, sesiapa yang duduk bersama mereka saja tidak akan mendapat kecelakaan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sahih hadis. Sahih tak sahih hadis? Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi kita sekarang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita berpegang pada hadis bahawa disunatkan kita duduk beramai-ramai berzikir pada Allah. Buat berzikir. Sebab kadang-kadang macam setengah para masyayikh dia buat kadang-kadang buat itu. Hari ini kita pasang berzikir beramai untuk ambil fadilah hadis tadi. Jadi ada satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia ingkar buat. Dia masuk masjid. Tiba-tiba dia nampak orang berzikir beramai-ramai. Dia nampak orang berzikir ramai. Dia kata dia terus dia marahi mereka. Baju Allah belum lagi buruk, tinggal mantul semua saya ada. Kamu telah melakukan perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Sebahagian dia katakan bid'ah. Sebab apa? Sebab Ibnu Mas'ud ingkar. Okey, ini yang timbulnya mengapa kata mandi berzikir beramai bid'ah? Sebab perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sini timbul persoalan. Adakah syarat hadis itu untuk diamalkan atau hadis sahih itu mesti para sahabat amalkan, ataupun mesti para sahabat setujui? Kita jawab ya. Kita akan kata ya, mesti sahabat setujui karena mereka lebih mengetahui tentang Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang ingkar itu Ibnu Mas'ud. Jumhur mengatakan Ibnu Mas'ud dia tak dengar hadis. Sebab apa? Bukan semua sahabat dengar hadis Rasulullah SAW. Perbuatan Rasulullah SAW tidak ambil apa? Apa makna hadis? Ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW daripada apa? Min qaulin, perkataannya, atau fi'lin, ataupun perbuatannya, ataupun takririn, pengakuannya. Jadi engkar tadi di jumhur yang mengatakan sunat tadi, kebanyakan ulama mengatakan sunat tadi. Sebab mereka kata Ibnu Mas'ud dia tak dengar hadis. Sebab tu dia engkar berdasarkan ilmu dia. Sama lah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Ibnu Umar berkata pada dia apa? Al-mayyitu qala Rasulullah SAW. Ini Ibnu Umar hadis ini riwayat oleh Ibnu Umar. Al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi. Hadis Bukhari. Mayat itu dia azab dengan tangisan keluarganya. Apa Aisyah sebut? Dusta. Rasulullah tak akan kata begitu. Sebab Allah sebut apa? Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang yang lain. Hadis itu dalam Bukhari. Jadi kita kata Aisyah dia itu ijtihadnya. Sebab tu dia tolak hadis. Kita kata maksud itu. Sedangkan dia kata macam mana Rasulullah dia kata begitu. Sedangkan Allah sebut seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ini tiba-tiba Ibnu Umar datang cerita pada aku, al-mayyit datang cerita, al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahli. Mayat itu disiksa dengan tangisan keluarganya. Jadi Aisyah tolak.
Jadi adakah syarat hadis itu dihukum sebagai sahih? Mesti sahabat menerimanya? Tak. Kalau tidak, kita akan tolak hadis dalam Bukhari. Sebab Aisyah tak terima hadis. Sebab dia kata bertentangan dengan Al-Quran. Boleh faham? Kurang faham, please sekarang. Sebab kurang fahamlah kita mudah menggelam. Sebab kurang fahamlah kita mudah menggelisah. Sebab kurang fahamlah kita mudah mencuragi satu sama lain. Sebab dalam memahami hadis kita ada ilmu satu antara ilmu yang perlu kita faham hadis usul fiqh perlu. Macam mana kita nak keluar hukum berhadis? Sebab itu kita tengok para ulama berbeza pendapat. Imam Malik mensyaratkan sesuatu hadis itu untuk dikira sebagai sahih, untuk diamalkan. Biarpun para ulama idza sahal hadis wa madhhabi, ada hadis sahih Imam Syafi'i sebut itu, Imam Malik sebut begitu. Dan maknanya idza sahal hadis wa madhhabi, adalah hadis itu sahih maka dia adalah mazhab. Ini pendapat Imam Malik tadi, Imam Ahmad tadi, Imam Syafi'i tadi. Dalam makna yang dalam lafaz berbeza tapi makna yang sama. Okay. Jadi Imam Malik hadisnya man shama Ramadan thumma adna sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, riwayat Imam Muslim. Imam Muslim riwayat hadis ini daripada Abu Ayyub Al-Ansari, daripada Abi Ayyub. Mazhab Imam Malik ditolak hadis ini. Ditolak hadis ini. Hadis puasa 6 selepas Syawal. Dia kata apa? Ma ra'aynahu sham. Kami tak tengok orang ahli bidah puasa 6 Syawal. Jadi macam mana kamu kata? Sabit kau Rasulullah pernah puasa 6 Syawal. Cari hadis Rasulullah selepas Ramadan dia puasa lagi 6 Syawal. Yang kita jumpa hadis dia puasa dengan dia sebut dengan mulut. Sya'ban dia puasa. Aisyah sebut ma ra'aitu Rasulullah akthar min shawman min Sya'ban. Aku tak pernah tengok Rasulullah puasa paling banyak pada bulan Sya'ban. Tapi puasa 6 adakah hadis fi'li perbuatan Rasulullah SAW dia puasa 6? Yang ada apa? Dia sebut man shama Ramadan summa atmin Syawal faka'annama shama dahr. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia mengikuti dengan 6 hari berikutnya pada bulan Syawal, seolah dia berpuasa sebanyak itu. Imam Malik kata kami tak beramal dengan itu. Sebab apa? Ahli Madinah, kami tengok ahli Madinah tak ada seorang pun antara yang kami kira mereka puasa pada 6 Syawal. Sebab dia syarat dia untuk hadis tadi diterima sebagai sahih mesti hadis tersebut dilakukan oleh ahli Madinah. Sebab mereka Rasulullah tinggal di depan mereka. Rasulullah meninggal dunia di hadapan mereka. Sehingga syekh saya kata nak dapat itu betul tak? Syekh saya Zaidul Alim waktu belajar usul fiqh dia. Saya kata betul kan? Mazhab Malik tolak puasa 6. Dia kata ya. Sebab dia kata tak ada sahabat waris tak sahabat puasa 6. Waris tak Rasulullah puasa 6 yang ada hadis. Imam Malik dia tengok para ahli Madinah waktu dia mereka tak puasa. Tiba-tiba datang hadis kata Rasulullah puasa, macam dia terima. Sebab tu dia kata, syekh saya kata, kamu tahu ke puasa 6 kamu buat raya 2 kali. Raya hadis tadi, nanti raya puasa 6. Tak berlaku bid'ah. Sebab tu mazhab Malik dia tolak. Sebab syaratnya mesti hadis tadi diamalkan oleh ahli Madinah. Sebab tu kita benda ni sangat luas. Jangan cepat. No. Ini kemudian masuk tolong. Siapa buat ini? Sebab para sahabat ni mereka mengenal Rasulullah. Bukan sebab ada hadis juga daripada Rasulullah. Boleh faham kan? Sebab tu benda ni satu ilmu khusus. Kalau sebab tu kita kata dia nak faham hadis ni, kita baca-baca. Dia ada ilmu bayan nabawi. Macam mana bayan nabawi? Kata-kata Rasulullah di segi keindahan sesera. Kita nak faham ini. Sampai ilmu tu mereka. Dia panggil al-ilmu bayan nabawi. Bayan kesesraan Nabi. Dan dia macam mana?
Okey, saya harap boleh jelaskan dulu. Jangan sampai mereka bid'ah, bid'ah. Bahawa nak kita bid'ah, kata-kata Rasul. Tapi Imam Malik kita buat. Sebab dia kata apa? Kalau hadis tadi rawi dia sahih, semua sahih, sampai pada dia kata apa? Dia tak mau beramal sebab dia tengok susah pun amal. Dia kata apa? Atana al-khabar wala nadri makna. Datang kepada kami berita dari Rasulullah dibawa oleh orang yang kami percayai, tetapi kami tak tahu makna dia. Kami tak faham makna dia, macam mana kami nak amal. Sebagai contoh, hadis dan Bukhari daripada Fatimah binti Qais, al-mutallaqatu salas la sukna laha wala nafaq. Perempuan yang diceraikan talak 3, dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah makanan. Hadis ini dalam Bukhari daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Imam Malik tak ramal hadis ini. Imam Abu Hanifah tak ramal hadis ini. Imam Syafi'i tak ramal hadis ini. Sebab apa? Dalam Bukhari adakah hadis lain berkata amal? Bukan sebab itu. Ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabiah perempuan. Sedangkan dalam Al-Quran sebut apa? Askinun min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah mereka tempat tinggal. Perempuan yang kamu ceraikan, Allah SWT kita sediakan tempat tinggal. Sebab mereka beriddah untuk apa? Jaga rahim mereka, takut-takut ada bekas bibit kamu. Mereka kena beriddah, tak boleh kahwin selama 3 kali suci sebab kehormatan kamu, kehormatan bibit kamu. Boleh faham tu? Tiba-tiba tak boleh sediakan tempat tinggal. Jadi mereka nampak hadis ini tak boleh diterima. Atana khabar wala nadri makna. Datang berapa khabar perempuan ni, tapi tak tahu makna dia. Macam mana kena amal? Sedangkan Allah sebut askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah mereka tempat tinggal daripada mudah mereka untuk sediakan. Jadi sini kita buka ayat ini lah, perempuan yang diceraikan dalam iddah wajib disediakan tempat tinggal. Untuk perempuan talak 3, nafkah tak perlu, tapi tempat tinggal perlu. Sebab demi apa? Kehormatan. Sebab dia dalam iddah. Boleh faham? Jadi tiba-tiba datang kata perempuan talak 3 tak perlu disediakan tempat tinggal, nafkah. Nampak hadis ini bertentangan dengan ayat apa? Quran. Sebab dia kata hadis sahih, perlu kita faham. Sahih di segi sanadnya. An itu sahih, tapi maknanya dia kadang-kadang ada illah, ada sedikit kesamaran dengan contohnya dengan ayat Al-Quran. Jadi kita kata sebab tu Imam Malik sebut apa? Atana al-khabar wala nadri makna. Datang kepada kami berita tapi kami tak tahu makna. Macam mana nama? Dan diriwayatkan Umar apabila perempuan tadi cerita begitu, bahawa perempuan kalau 3 tak perlu disediakan tempat tinggal, nafkah. Dia kata apa? Ana na'u kitab rabbina wa sunnat nabiyina. Adakah kita meninggalkan kitab rabbina, kitab Tuhan kita, wa sunnat nabiyina, sunnah nabi kita, liqauli mara'atin, semata-mata kerana kata-kata perempuan itu Fatimah bin Qais, la nadri sadaqat an-kadhib. Adakah dia benar atau dia dusta? Nasihat hafizat an-nasihat, dia ingat atau dia lupa. Panjanglah kalau sebut tak masalah ni Fatihah sebab dia melibatkan satu ilmu yang sangat penting. Dan tetapi ramai orang-orang belakang dan dia tahu ilmu usul fiqh. Tentang macam mana para ulama kita berhujah dengan hadis. Okay. Jadi cukup rasakan ya untuk soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, saya baca hadis pasal cincin Ustaz. Okey, ada 2 hadis. Satu mengatakan diharapkan lelaki memakai emas kecuali wanita Ustaz. Dan juga lepas yang kedua dia cakap lebih kurang maksudnya barang siapa yang ingin memakaikan cincin daripada neraka maka pakaikan emas kasihnya. Diriwayatkan Apa emas? Ya, judulnya barang siapa ingin memakai cincin daripada emas daripada neraka maka pakailah kasihnya daripada cincin emas. Seperti itu. Ya, soalan kedua Ustaz. Apakah dulu zaman Rasulullah ada apakah dulu pada zaman Rasulullah kita
kawin nikah pakai cincin, sarung cincin. Nah, kalau tiada, bermakna kita ikut-ikut budaya di Nasrani, memakai cincin dalam perkawinan Ustaz. Jadi oke, saya tidak Ustaz. Oke. Jadi soalan pertama. Oke, apa tersebut? Oke, Rasulullah larang kita guna barang-barang emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Rasulullah sebut kenapa? Oke, emas ya. Asalnya lelaki ini hada liinasi ummati. Maksud sebut liinasi ummati, untuk perempuan-perempuan daripada umat, bukan untuk lelaki. Dari mana? Lana fid dunya wa lana fil lahu fid dunya wa lana fil akhirah. Emas dan perak ini asalnya la taqulu fi sihaf tabi wa fiddah wa la taslu fi ina tabi wa fiddah wa la taqulu fi sihafima fa inna fid dunya wa fil akhirah. Maksud bukan kita pakai la taqulu fil la taslu fi ina tabi wa fiddah, jangan minum daripada bekas daripada emas dan perak, wa la taqulu fi sihafima, jangan kamu makan daripada apa piring daripada emas dan perak, fa inna lahu fid dunya wa la fil akhirah. Karena bagi orang kafir itu di dunia bagi kita untuk akhirat, emas dan perak untuk kita di akhirat. Jadi asalnya perhiasan ini liina fi umat. Emas dan perak untuk perhiasan makan tak boleh. Pinggan semua asal tak boleh. Asalnya untuk benda apa, untuk emas dan perak semua tak boleh. Okey, tetapi dirufsahkan untuk perempuan liina fi umat, untuk perempuan umat untuk perhiasan daripada emas dan perak dia pakai buat perhiasan, bukan mana perhiasan diri rantai emas perak semua kan. Jadi untuk lelaki haram. Malaikat perak. Sebab Rasulullah SAW ada pakai cincin daripada perak. Yang haram daripada emas. Lelaki haram pakai rantai gelang daripada emas atau perak. Besi pun haram. Sebab itu perhiasan perempuan. Rantai, gelang semua ini perhiasan perempuan. Rantai, gelang ini semua perhiasan perempuan. Dirusahkan untuk lelaki cincin. Itu pun daripada perak bisa dibenarkan, besi bukan masalah. Kita jelaskan. Sebab tu pakai sebab Allah sebut fa inna lana fid dunya wa fa inna lana fil akhirah wa lana fil walumil fa inna lana fid dunya fil akhirah. Untuk mereka di dunia, untuk kami di akhirat. Maka jadi jelas ya, makna haram sekali memakai cincin daripada emas untuk lelaki. Perempuan tak ada masalah. Dan haram memakai perhiasan rantai, gelang tangan untuk lelaki ya. Emas kah, perak kah, besi kah, apa, timah kah, apa semua haram. Sebab itu perhiasan perempuan. Lelaki masalah syariah. Sebab lelaki ini bila lahirkan sifat kelelakian. Perhiasan itu perempuan untuk menutup sifat kewanitaan, menunjukkan sifat kewanitaan. Sebab kewanitaan lelaki benar tak benar. Sebab Rasulullah sebut alimu auladakum as-sibah wa rimayah. Anak lelaki langsung tak ajak sebab itu. Alimu auladakum as-sibah wa rimayah wa rukul khair. Ajar anak lelaki kamu berenang. Warimah ke mana? Warukubul khair, tunggang kuda. Sebab lelaki masa kelelakian. Sebab akhir zaman ini, salah satu tanda akhir zaman, perempuan akan lebih ramai daripada lelaki. Dalam perempuan ramai daripada lelaki itu, lelaki itu jadi perempuan juga. Okey, jelas. Jadi itu haram ya. Okay. Ustaz, apakah kelebihan berkahwin muda? Adakah bagi tidak akan mengganggu kita terbiak? Apakah kelebihan berkahwin muda? Adakah berkahwin muda tidak akan mengganggu kita untuk mencari ilmu? Qala syekhi ifat. Qala syekhi fa inna al-ilm madbuhu baina khufid al-mar'ah. Teringatlah kata-kata syekh saya itu. Fa inna al-ilm madbuhu baina khufid al-mar'ah. Qala syekhi. Syekh Abdul Qadir Ar-Rahman Sa'di. Saya belajar dengan dia, ada kata apa? Ya bunyi, fa inna al-ilm madbuh baina fakhri al-mar'ah. Sesungguhnya ilmu itu tersembelih di antara celah paha wanita. Ma'adha qala li syekhi. Dia kata, kalau pemerintahan tak kahwin, tak pala. Sebab dia kata, dia akan madbuh, dia akan disembelih di antara celah paha wanita. Walau begitu Rasulullah sebut, okay. Ya ma'asyar syabab, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai perempuan, siapa wahai para pemuda, man istata'a minkum al-iman, man istata'a, siapa yang
pada kamu memiliki kemampuan, falyatazawwaj, hendaklah berkahwin. Fa innahu ahsanul farj wa ahsanul basar wa ahsanul farj. Karena dia lebih menahan pandangan mata kamu, supaya mata kamu itu tak jadi bergantung. Wa ahsanul farji, yang lebih menjaga kemaluan kamu, dia tak meriak rata-rata. Berfaham tu? Jadi kita kata tinggi, okey. Ilmu hakikatnya memang kita kata itu sunnah. Sunnah. Tetapi kalau kita rasa kita ni jadi takwa, mampu tahan diri, muda lagi, sempurnakan untuk ilmu. Okey. Kalau kita ni nak tuntut ilmu juga tapi nak kahwin, boleh buat, nak buat dulu buatlah. Sebab itu juga sunnah. Okey. Sebab dia kata untuk itu betul-betul tuntut ilmu. Sebab tu seorang ulama, Syekh Abdul Fattah Al-Mudah, dia tulis sebuah kitab Al-Ulama Al-Uzzab alladhi assalu al-ilma al-ziwaj. Ulama-ulama yang bujang, yang mengutamakan ilmu daripada berkahwin, antaranya Imam Nawawi dan Ibn Taimiyah. Dalam kesibukan mereka mencari ilmu, mereka terlupa berkahwin. Okey, tapi bukan benci, ini bukan benci kahwin, tetapi dia disibukkan oleh ilmu. Sebab benci berkahwin itu bukan pada umat Rasulullah. Faman raja an sunnati falaysa minni. Dan orang yang benci pada sunnahku, dia bukan pada aku. Kalau kita betul-betul niat nak ilmu, tuntut ilmu betul, muda lagi, bukan muda lagi umur 43 tahun, muda lagi 13 tahun, 14 tahun, kahwin lagi, relax dulu. Okey, kapti dulu. Okey, sebab ilmu ni dia perlu kadang-kadang kita perlu ketekunan. Tengah malam kita nak bangun lagi, kita perlu hafal. Kalau ilmu yang betul-betul itu nak kena hafal tengah malam. Nah, ini kita baca sikit. Nah, balik. Tak ada balik nak buat. Okey. Ini balik kitab ya. Jadi dia kata kalau siapa nak ilmu, ya tengok istasnillah. Mintalah fatwa pada diri kamu sendiri. Asal Ustaz, apakah hukumnya dengan satu benda, contohnya batu merah yang ada khadam, kita berzikir untuk tarik duit. Subhanallah, berzikir untuk tarik duit. Apakah hukum dengan mempercayai sesuatu benda, contoh batu merah yang ada khadam? Hukumnya khurafat. Tak payah. Ini hukumnya apa? Orang yang tak pernah langsung dengar majlis ilmu. Hukumnya, hukum kepercayaan orang tak pernah langsung duduk majlis ilmu. Tidak sesuatu benda pun boleh beri manfaat dan mudarat. Batu merah ada khadam. Apa khadamnya? Batu saja. Batu jadi khadam kita buat balingan haji. Apa itu bisik-bisik? Haji bukan ini batu lah. Ini khadam kita apa? Untuk menjaga haji. Kalau kita tunggu haji tak luka, tapi khadam kita batu tadi, kita balik dia luka apa lagi? Ini khurafat. Kita berzikir untuk tarik duit. Boleh tak kita berzikir untuk tarik duit? Allah tak jadikan zikir untuk tarik duit. Sebab dia sebut itu martabat ikhlas. Ada 3 mereka. Martabat pertama, berzikir orang ibadat kepada Allah semata-mata mencari redha Allah. Wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah paling besar. Aku tetap beribadat sekiranya tidak ada syurga dan neraka, tetap aku beribadat kepada Allah kerana aku adalah hamba Allah. Sekiranya ditakdirkan tidak ada syurga dan neraka, syurga makhluk, aku makhluk, neraka makhluk, aku makhluk. Sekiranya ditakdirkan Allah tidak menciptakan syurga dan neraka, tetap aku beribadat kepada Allah. Sebab apa? Wa ridwanullahi akbar. Sebab Allah menciptakan nikmat syurga, dia kata apa? Wa ridwanullahi akbar, dan redha Allah lebih besar daripada nikmat syurga. Peringkat pertama, darjah pertama, dia beribadat kepada Allah semata-mata kerana dia hamba, kerana Allah Tuhan yang Khaliq. Martabat kedua, beribadat kepada Allah kerana hendakkan syurga dan takutkan neraka. Martabat kedua ikhlas. Beribadat kepada Allah semata-mata hendakkan syurga dan takutkan neraka. Boleh. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan dan syurga. Allah suruh kita segera cari syurga dengan beribadat. Allah suruh وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga. عرضها السماوات والأرض, luasnya langit dan
dan bumi. Boleh. Yang ketiga, kita berbuat ibadat semata-mata karena Allah juga, tapi untuk tujuan dunia. Contohnya, kita mengalami masalah obesiti. Berat badan melebihi ketinggian. Jadi, hari jadi yang boleh. Semakin hari semakin naik. Minggu ni timbang, naik sekilo. Minggu depan timbang, naik 5 kilo. Minggu depan kali naik 5 kilo. Ada jadi ni. Syekh bagus saya sering kafe bagi turun berat badan. Dapat pahala dapat. Dalam stop. Kamu berpuasa lah. Kamu akan dapat kesihatan. Tasawuf berpuasa lah tasawuf. Kamu akan sihat. Sebab apa? Dia menjadi pilih sihat dengan jalan ibadah. Dia memilih untuk bagi sihat, turunkan badan dengan jalan ibadah. Dapat pahala. Seperti mana orang yang pilih untuk sihat dengan jalan maksiat. Masuk kita masuk gym lah. Pergi depan dia pusat nampak, dia nampak 70 kepek dia. Itu dapat dosa. Jadi dia pilih jalan sihat dengan ibadah dapat pahala. Ini pilih jalan sihat dengan maksiat dapat dosa. Bukan dengan itu dosa, tapi buka aurat yang belum berdosa. Okey, tidak ada? Okey. Jadi kita berikir untuk tarik ini tak termasuk dalam ibadat dan syarat pun tak ada ibadat dengan untuk tarik duit. Ini benda yang kita kata inilah benda-benda yang haram dan dia bid'ah dan dia termasuk dalam syirik. Sebab tarik duit itu dia adalah dengan jin. Macam mana? Allah tak jadikan. Allah tak sebut tak berzikir terus dengan duit. Ini benda khurafat. Tadi kita beribadat untuk tujuan dunia macam apa? Contoh, untuk murahkan rezeki. Kita doa. Okey, wa in kana rizqaka fil ardi fa akhriju. Kalau rezeki kau ni Allah kau keluar untuk kami. Doa ibadat kan? Ibadat kau untuk kepentingan dia. Boleh tak masalah. Boleh. Sebab Allah jadikan ini zikir untuk tarik duit. Ini benda ayat ini bid'ah. Itulah benda-benda sebenarnya. Inilah sebut man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fa huwa rad. Sesiapa melakukan perkara baru, zikir. Perkara baru misalkan ini zikir perkara baru untuk tarik duit. Zikir untuk tarik duit perkara baru. Tak ada kata Rasulullah. Laisa minhu. Bukan daripada umat syariat tak suruh kita berzikir, cari makan dengan cara berzikir untuk tarik duit. Laisa minhu. Dan benda ini bukan pada syarat. Dua syarat tersempurna pada ini. Man ahdatha fi amrina, siapa melakukan perkara baru? Apa perkara baru? Zikir, nama zikir tarik duit perkara baru. Tak ada kata Rasulullah. Ma laisa minhu. Bukan daripada urusan kami. Dan juga bukan daripada Islam. Islam tak jadikan tarik duit dengan cara berzikir. Bahawa maka tertolak inilah bid'ah dalalah. Inilah sebut Rasulullah SAW, man ta'amat kullu bid'atin dalalah wa kullu ghadin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Inilah contoh dalam neraka. Bid'ah dalam neraka. Zikir tarik duit. Jelas tak? Okey, jadi aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Dari ya? Apa? Salam cincin lagi. Okey. Adakah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarung cincin itu? Okey, sarung cincin itu. Okey, tidak sabit dalam Rasulullah bahawa tanda bertunang sarung cincin darah. Sebab bahkan dalam hadis apa? Allah sebut, dia cuma Rasulullah, "Iltabis walau khatama min hadidin." Seorang yang kahwin tetapi tak ada langsung duit apa? Tak ada langsung duit. Jadi Rasulullah kata, "Iltabis." Pergilah kau cari biarpun khatam sebetul cincin daripada besi. Jadi itu sebagai mahar. Tak ada perhubungan pakai cincin. Boleh tak boleh? Orang Kristian buat, orang Melayu buat, orang India buat, orang Arab buat. Ini kita panggil di antara adat musytarakatan bainallah. Adat yang semua manusia terimanya. Hukumnya boleh. Sebab ini termasuk uruf. Dan Islam tak larang lagi. Sebab dia bukan, kalau bentuk cincin itu bukan hanya orang Kristian. Dia adalah, kita panggil ini adalah uruf bersama semua manusia. Uruf maksud uruf ni mana dia? Dia uruf ni, masuk uruf ni kita kata apa ya? Ada sesuatu masyarakat. Dia berdasarkan daripada kata-kata Ibnu Mas'ud. Setengah kata hadis ni ada hadis mauquf. Setengah kata itu bukan daripada Rasulullah, daripada Ibnu Mas'ud. Okey. Ma'addal muslimuna hasanan fa'indallah hasanun. Sesuatu benda yang dianggap oleh Islam sebagai benda yang baik, maka di sisi Allah dia juga baik. Jadi contoh bagi cincin. Orang
Orang Melayu buat, orang India buat, orang Cina buat, orang Eropah buat, orang Arab buat. Budaya pakai cincin sebagai tanda betul kan? Dan kita pun sebenarnya itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita jadikan sampai bilang, lambang ini telah dibukit. Jangan siapa-siapa lagi pandai meminang ya. Sebab apa? La yakhtubu al-mar'u ala khitbati akhi. Tak boleh seorang itu meminang perpinangan saudara sebagai tanda dia telah dibukit. Pada bukit mana bang? Orang lain itu telah apa? Tunang orang lain. Jangan kamu minta puji lagi ya. Boleh faham tu? Jadi masalah tak ada apa. Sebab ini kita panggil itu adalah adat musyarakah. Sebab orang putih pun dia juga manusia. Bukan khusus untuk agama Kristian. Boleh faham? Mana tak ada masalah cincin pertunangan. Hukumnya harus sebagai tanda pertunangan. Kerana adat yang Islam benarkan. Sebab dia tak bertentangan dengan syarak. Sebagai tanda bahawa apa? Ini tak boleh kamu kacau. Sebab telah ada yang punya. La yakhtubu al-mar'u ala khitbati akhi. Seorang tak boleh meminang atas pinangan saudaranya. Sebab tu, biarpun setengah itu mencari syiar agama lain, tetapi Islam benarkan tetap jadi syariat. Contohnya apa? Botak kepala. Sami botak kepala. Jadi kita pergi Mekah tak terserah kami botak kepala sebab itu Sami buat. Itu dia buat, saya punya yang agama dia. Kita buat untuk apa? Untuk agama kita. Okey, jadi tak boleh pergi umrah pakai ihram sebab Sami pun baju kuning tu kan. Jadi kita sebenarnya kalau kita pernah pakai ihram itu pakai ihram kita kan? Kita beli bagi nampak keluar dari sini kan waktu tawaf kan. Ada tu nampak Sami itu pakai itu, tak boleh pakai sebab cucuk mereka. Itu tak termasuk sebab syariat kita benarkan. Tapi uruf kita pun benarkan sebab itu hanya uruf. Boleh jelas tu? Orang Kristian makan apa? Benda apa kita kata? Ayam apa? Belada kan? Hari sebelum. Jadi boleh tak kita makan belada? Sebab itu makanan orang Kristian pada apa? Pada hari Christmas mereka. Tak boleh makan belada sebab itu makanan orang Kristian pada hari Christmas. Dia makan hari Christmas, kita makan bila tidak. Itu Allah halal untuk kita. Jadi kita punya uruf. Ma'adal muslimuna hasanah fa'indallah hasan. Sesuatu yang dikira oleh Islam itu sebagai benda baik, maka di sisi Allah juga benda yang baik. Jadi hukumnya pakai cincin sebagai tanda hukumnya harus, kerana dia adalah budaya hukum manusia. Jadi aku boleh hada wa astagfirullahaladzim wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ya rabbana lakal sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma haqqa haqqa wa al-iman wal batil batil wa tinaba wa la taj'al mudrisan alaina fadila muttaqina imama. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ما تفرق تفرقا مظلوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.